Hai dan salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita bertemu kembali di bahagian yang ke-6. Masih tajuk yang sama, tetapi standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Baiklah murid-murid, pada PDP yang lepas kita sudah belajar berkaitan tentang perbezaan peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi hari ini kita akan belajar rumus penambahan kebarangkalian. Okey, terlebih dahulu cikgu nak tayangkan gambar rajah Venn di mana peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi gambar rajah Venn dia adalah seperti ini. Mereka bertindih antara satu sama lain. Okey, ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi rumus dia ialah A kesatuan B. P ini adalah kebarangkalian. Kebarangkalian A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A ditambahkan dengan kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A bersilang B. Di sini. Ini adalah A bersilang B. Ataupun kita baca macam ni. Kebarangkalian A dan B. A atau B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, untuk peristiwa A dan B, peristiwa saling eksklusif, gambar rajah Venn adalah seperti ini. Mereka tidak bertindih antara satu sama lain. Ini adalah untuk peristiwa saling eksklusif. Mereka tidak bertindih antara satu sama lain dan ini adalah rumus mereka. Kebarangkalian A atau B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Rumus sebenarnya lebih kurang sama, tetapi untuk tidak saling eksklusif, dia ada tolak kebarangkalian A bersilang B sebab mereka ada persilangan di tengah-tengah ini. Tetapi di sini tidak ada tolak A bersilang B sebab mereka tidak ada pertindihan. Ini yang cikgu sebut tadi. A dan B. Kebarangkalian A dan B kita boleh tulis seperti ini. Kebarangkalian A persilangan B. Kalau kebarangkalian A atau B, kita tulis A kesatuan B. Yang ini kena ingat, kena hafal. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke contoh 1. Gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semester A, B dan C. Okey, ini set semester. Ini adalah set semester. Okey, bagi set A, bagi set C, set B. Okey, set A ada 2, 4, 6, 8. Set B cuma ada nombor 5. Dan set C ada 2, 5, 7 dan 3. Maksudnya B ini dia di dalam C. Okey, di luar set A, B dan C adalah 1 dan 9. Kalau kita lihat bilangan sampel di dalam set semester ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bilangan sampel. Okey. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian. Dia nak kita tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian itu bagi setiap peristiwa bergabung. Mendapat satu nombor genap atau nombor ganda 5 dan juga soalan B mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, kita selesaikan dahulu soalan A. Okey, mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Okey, terlebih dahulu cikgu nak terangkan atau. Apa atau itu? Atau itu dia punya simbol ialah kesatuan bentuk U.
Kalau ini adalah atau bentuk U. Kalau dan, dia bentuk N. Nama dia adalah persilangan set. Okey, sekarang kita terus pergi ke soalan A. Mendapat satu nombor genap. Mana set nombor genap? Set A ke set B ke set C? Nombor genap dia adalah 2, 4, 6, 8. Maksudnya set A. Okey, nombor gandaan 5. Gandaan 5 ini bukan gandaan 5. Yang gandaan 5 cuma set B sahaja. Jadi set A dengan set B. Okey. Dia kata A atau B. Maksudnya A kesatuan B. Jadi kita tulis seperti ini. Okey, ini adalah set A, ini set B. Okey, di sini sebelum kita meneruskan penyelesaian, kita nak kenal pasti dahulu. Adakah peristiwa bergabung ini adalah saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif? Okey, cikgu sudah bagi tahu kalau dia ada persilangan, dia adalah tidak saling eksklusif. Kalau dia berasingan, dia adalah saling eksklusif. Jadi kamu lihat bulatan hijau dengan bulatan purple ini. Adakah mereka bertindih? Tidak kan? Jadi kalau dia tidak, dia ialah peristiwa saling eksklusif. Okey, sekarang kita hitung kebarangkalian A atau B dahulu. Kebarangkalian A atau B, jadi rumus ini kita sudah belajar pada bahagian yang ketiga, kalau tidak silap cikgu, ataupun bahagian yang kedua. Okey. Bilangan peristiwa A atau B. Jadi, hitunglah peristiwa A 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4 dengan 5. A atau B kan A atau B. Jadi 5 per 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 9. Kenapa 9? Sebab bilangan sampel dalam satu semester ini ada 9. Jadi kebarangkalian untuk kebarangkalian A atau B ataupun A kesatuan B adalah 5 per 9. Okey, sekarang soalan tadi dia nak tentu sahkan. Dia nak tentu sahkan rumus penambahan. Okey, kita guna rumus ini kerana rumus untuk peristiwa saling eksklusif tadi adalah seperti ini. Kebarangkalian peristiwa A tambah dengan kebarangkalian peristiwa B. Okey, jawapan dia adalah 4 per 9. Kenapa 4 per 9? Kerana pada set A ini ada bilangan peristiwa ada 4. Kenapa 9? Kerana keseluruhan ini ada 9 bilangan sampel dia. Jadi 4 per 9 tambah 1, hanya 1. Untuk B ni 1 per 9. Tekan kalkulator dapatlah 5 per 9. Jadi terbukti. Jadi kaedah alternatif ini dengan kaedah penambahan kebarangkalian ini menghasilkan jawapan yang sama. Jadi boleh guna dua-dua. Terbukti sama jawapan. Okey, sekarang kita pergi ke soalan B, iaitu mendapat satu nombor genap. Okey, nombor genap tadi adalah set A atau nombor perdana. Nombor perdana ialah hanya dia sahaja boleh bagi nombor dia sendiri. Contohnya, nombor perdana mesti bermula daripada nombor 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Hanya ingat, nombor perdana hanya dia sahaja boleh bahagi nombor dia sendiri. Okey, jadi nombor genap, nombor perdana. Kamu nampak bulatan hijau dengan bulatan pink itu. Adakah mereka saling bertindih? Ya, mereka saling bertindih. Jadi ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, A kesatuan C. Okey. Jadi kita hitung macam biasa. A kesatuan C, kita hitunglah berapa bilangan dia. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 9. Kenapa 9? Kerana bilangan ruang sampel pada set semester ini ada 9. 7 ini bulatan A ditambah dengan pada bulatan B ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 9. Jadi kebarangkalian A kesatuan C 7 per 9. Okey, sekarang kita tentu sahkan menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus ini kerana peristiwa ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi 4 per 9.
Untuk kebarangkalian A 1, 2, 3, 4, 4/9. Kebarangkalian C 1, 2, 3, 4 juga 4/9. Tolak dengan 1/9. Kenapa 1? A bersilang C. Nampak tak? A bersilang C. Di sini ada satu sahaja nombor pada A bersilang C. Jadi 1/9. Tekan kalkulator, dapatlah 7/9. Jadi kedua-dua jawapan sama ada kamu guna cara ini ataupun cara rumus penambahan kebarangkalian pun boleh. Kedua-dua terbukti menghasilkan jawapan yang sama. Okey, kita terus pergi ke contoh 2. 8 kepingkat. Ada 8 kepingkat bernombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak ataupun kita masukkan nombor 4 hingga nombor 11 ini ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak itu. Peristiwa A ialah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 8. Okey. Lebih besar daripada 8 ini maksudnya 8 dia lebih besar daripada 8. Peristiwa A itu ialah 9, 10, 11. Dia kata nombor lebih besar daripada 8. Jadi kita kena senaraikan kesudahan dia dululah. 9, 10, 11. Senaraikan supaya kita lebih nampak kelas. Okey. Peristiwa B ialah peristiwa mendapat nombor perdana. Ingat, nombor perdana itu bermula daripada nombor 2. Okey. Dia hanya boleh bahagi dia sendiri sahaja. Nombor itu hanya boleh bahagi dia sendiri sahaja. Okey, di sini mana satu nombor perdana, nombor 5, nombor 7, nombor 11. Jadi, B ialah 5, 7, 11. Kamu senarai supaya kita boleh nampak. Okey, C, peristiwa mendapat nombor genap. Nombor genap semua murid tahu. Okey, bermula daripada nombor 2 dan seterusnya. Jadi nombor genap di sinilah 4, 6, 8, 10. Daripada sini kita cari di sini. Okey, untuk mempermudahkan kita melihat dia saling eksklusif ke ataupun tidak saling eksklusif, kita kena lukis gambar rajah Venn dahulu. Mesti ada peta seperti ini, ada simbol epsilon di luar. Ini kita panggil epsilon. Okey, sekarang kita nak buat bulatan ke bulat segi empat pun boleh. Apa-apa bentuk. Okey, sekarang kita lihat siapa akan berada berkongsi. Berkongsi, maksud cikgu berkongsi kesudahan. A dengan B, mereka ada persamaan 11. Maksudnya A nanti ada bersilang dengan B. 11. Nampak? Mereka bersilang pada nombor 11. Maksudnya sebelah ini berada di tengah-tengah bulatan itu nanti. Okey, lepas tu kita cari B ada tak sama dengan C? Tak ada kan? C ada tak sama dengan A? Ada, iaitu 10. Maksudnya A ada bersilang dengan B. C pun ada bersilang dengan A. Maksudnya A nanti kita letak di tengah-tengah supaya senang kita buat persilangan. Faham maksud cikgu? Okey, sekarang kita buatlah B di depan sini. B, kemudian A, kemudian C. Kerana A ini, kenapa cikgu letak di tengah-tengah? Kerana mereka A ada berkongsi kesudahan dengan B. C pun ada berkongsi nombor dengan A. Okey, jadi A dengan B tadi, mereka nombor yang sama ialah nombor 11. Letak titik 11. Kemudian, okey, nombor B, okey, B yang tinggal ialah 5 dan 7. Macam ni. Okey. Untuk C. C dengan A, apa persamaan mereka tadi? Nombor 10. Okey. Yang tinggal ialah 4, 6, 8. Kita isilah di ruang sebelah sini. Okey, A. 10 dengan 11 sudah ada. 10 dengan 11 sudah ada. Jadi yang tinggal ialah 9. Jadi ini adalah gambar rajah Venn. Kita kena buat gambar rajah Venn dahulu kelas supaya kita boleh nampak peristiwa itu saling eksklusif ke ataupun tidak saling eksklusif. Okey, menggunakan gambar rajah Venn yang kita sudah lukis tadi, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Kebarangkalian A atau B, kebarangkalian A atau C,
kebarangkalian B atau C. Jadi kita selesaikan A dahulu. Kebarangkalian A atau B. Okey. A atau B. Adakah peristiwa ini saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif? Ini merupakan peristiwa tidak saling eksklusif kerana mereka ada persilangan A dan B. Jadi sebelum kita menentukan rumus, kita buat kebarangkalian macam biasa dahululah. Kebarangkalian A kesatuan B sama dengan bilangan A kesatuan B per bilangan sampel. Okey. A kesatuan B. Kita hitung nombor yang ada dalam bulatan A dan bulatan B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per berapa semua ini? 5 per 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan sampel dia adalah 8. Keseluruhan sampel ini adalah 8. Okey, jadi kebarangkalian A kesatuan B sama dengan 5 per 8. Okey, sekarang kita tentu sahkan rumus. Menggunakan rumus ini kerana ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif, jadi kita guna kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A bersilang B sebab mereka ada persilangan di sini. Nombor 11. Okey, kebarangkalian A 3 per 8 tambah kebarangkalian B 3 per 8 tolak dengan 1. Sebelah 1 per 8. Jadi tekan kalkulator dapatlah 5 per 8. Jadi rumus penambahan kebarangkalian ini sama, nilai jawapan ini sama dengan jawapan ini, maka saling terbukti. Maka terbukti A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang B. Okey, kita selesaikan A atau B, A atau C. Okey, A atau C. Mereka saling bertindih. Kalau saling bertindih, peristiwa ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, nanti rumus dia nanti sama seperti rumus A yang ini. Okey, terlebih dahulu kita kena cari dahulu bilangan peristiwa per bilangan sampel. Okey, bilangan peristiwa A kesatuan B 6 per 8. Okey, A dengan C kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 8. Ini adalah kebarangkalian A kesatuan C. Kita guna rumus ini. Okey, dan kita nak tentu sahkan kita guna rumus. Okey, sebelum tu kita kena permudahkan kelas. Jadi 3 per 4. Bahagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2 jadi 4. Kita kena permudahkan. Okey. Sekarang kita nak tentu sahkan rumus ini betul ke tidak, jawapan ini nanti sama dengan ini. Jadi kita buatlah kebarangkalian A 3 per 8 tambah 4 per 8. C ada 4 nombor di dalam bulatan C. 4 per 8 tolak dengan 1 per 8. Kenapa 1 per 8? Kerana persilangan A dengan C ada 1 nombor di tengah-tengah. Tolak 1 per 8. Jawapan tekan kalkulator dapatlah 3 per 4. Jadi jawapan A kesatuan C sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian A bersilang C. Jadi terbukti betul kerana menghasilkan jawapan yang sama. Okey, kita jawab soalan soalan C. Kebarangkalian B atau C. B atau C. Bulatan biru dengan bulatan hijau, mereka tidak bertindih antara satu sama lain, maka peristiwa ini adalah peristiwa saling eksklusif. Okey, sekarang kita cari dahulu kebarangkalian menggunakan rumus ini. Okey, B dengan C hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan ialah 7 per 8. Okey, sekarang kita tentukan
Tentu sahkah rumus penambahan kebarangkalian menggunakan rumus ini, iaitu kebarangkalian peristiwa B tambah dengan kebarangkalian peristiwa C. Kenapa tidak ada tolak? Kerana mereka tidak ada persilangan. Jadi masukkan saja 3/4 tambah 4/8 dapatlah 7/8. Jadi mereka mendapat jawapan yang sama. Kebarangkalian peristiwa B kesatuan C sama dengan jawapan kebarangkalian B tambah kebarangkalian C. Jadi terbukti sama. Jadi kesimpulan yang kita belajar hari ini, di mana kalau peristiwa tidak saling eksklusif, mereka mempunyai persilangan. Bulatan A dengan bulatan B ada persilangan. Jadi rumus dia ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A bersilang B. Manakala peristiwa A dan B kalau dia saling eksklusif, gambar rajah Venn dia berasingan, mereka tidak bertindih antara satu sama lain, maka rumus dia adalah seperti ini. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Tidak ada tolak seperti di atas kerana mereka tidak ada persilangan. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Diharap kita dapat berjumpa lagi di bahagian yang seterusnya. Bye.